Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Antara tajuk utama, bapa terkorban seorang anak masih hilang. Kita mulakan dengan perkembangan banjir jalan raya yang dinaiki air di Pahang menyebabkan beberapa kawasan dan daerah terputus hubungan. Begitu juga di lebuh raya pantai timur LPT1 di Lancang, Temerloh. Perkembangan lanjut bersama Ayu Norehan Saleh di sana. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Muhammad Shah di Angkasa Puri. Laluan lebuh raya Pantai Timur LPT1 di kilometer 84.6 hingga 84.7 di Lancang masih ditutup kepada semua kenderaan. Syarikat konsesi LPT1 Aneh Berhad memaklumkan bahawa penutupan laluan melibatkan kedua-dua arah ekoran limpahan air sedalam 1 meter. Dan kenyataan itu turut memaklumkan limpahan yang turut berlaku di laluan kilometer 113.3 arah timur. Di laluan 113.3 itu bagaimanapun masih dibuka kepada kenderaan. Penutupan hanya melibatkan lorong kiri dan lorong kecemasan arah timur, manakala arah barat hanya lorong kecemasan sahaja ditutup berikutan limpahan air. Pengguna dinasihati untuk menangguhkan perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Perkembangan semasa berhubung perkara itu boleh diikuti di laman rasmi media sosial Aneh Berhad di Twitter @LPTT Trafik dan Facebook Lebuh Raya Pantai Timur atau hubungi LPT Line di 09 5479 111 atau 1700 818 700. Baik, perkembangan Pahang itu saja. Kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ayu. Kaki tangan pejabat hutan daerah Jerantut menjadi korban pertama banjir yang melanda Pahang sejak Sabtu lalu. Mangsa Zulkarnain Hitam, 58 tahun, ditemui lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika cuba menyeberangi laluan yang dinaiki air di Sungai Puas dekat Kampung Jintong, Tebing Tinggi bersama 3 lagi anaknya lewat malam tadi. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Mazlan Hassan ketika dihubungi berkata operasi mencari dan menyelamat digerakkan sejurus menerima laporan kira-kira pukul 1 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota polis dengan kerjasama pihak bomba serta orang kampung cuba mengesan mangsa dan anaknya yang dilaporkan hilang. 2 daripada anak mangsa berusia 13 dan 15 tahun berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Manakala seorang lagi anak mangsa dikenali sebagai Ukay Iskandar berusia 23 tahun yang masih menuntut di Institusi Pengajian Tinggi IPT belum dapat dikesan. Mayat Zulkarnain ditemui kira-kira jam 2 pagi tadi. Ketika kejadian, mangsa bersama anaknya cuba merentasi laluan berkenaan untuk kembali ke kediaman lama mereka selepas kebanyakan laluan biasa digunakan terputus akibat banjir. Operasi mencari penyelamat bagi mengesan Ukay Iskandar disambung pukul 9 pagi tadi. Beralih ke Terengganu, hujan lebat berterusan sejak 2 hari lalu mengakibatkan lebih banyak pusat pemindahan sementara dibuka. Untuk perinciannya, kita bersama Azrul Faizal Yusof yang kini berada di daerah Kemaman. Silakan Azrul. Baik Syah, saya kini berada di Kemaman, Terengganu bagi laporan yang terkini situasi banjir di negeri ini dan lebih spesifiknya saya berada di jalan yang menghubungkan di antara susur keluar lebuh raya Pantai Timur 2 menuju ke Air Putih dan terus ke Bandar Cukai Kemaman. Dan kini situasi di sini jalan utama ini telah pun ditutup kepada semua kenderaan kerana air telah pun melimpahi jalan dan hujan yang lebat sejak semalam telah mengakibatkan daerah Kemaman
membuka lebih ataupun 5 PPS pada semalam hingga ke hari ini dan menempatkan seramai 615 penduduk terjejas daripada 146 keluarga. Dan kini di kampung ini ataupun di kampung Sebelang Tayo boleh saya gambarkan iaitu jalan utama telah pun dinaiki air dan para penduduk di kampung berkenaan masih lagi berada di PPS di sini. Dan pihak anggota kesempatan terutamanya bomba dia selamat bagi Balai Daerah Cukai Kemaman telah pun bersedia dan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Dan dikatakan pada sebelah siang atau pagi tadi telah pun ada aktiviti mengangkut para penduduk yang memerlukan bantuan dari segi kesihatan dan juga bantuan untuk keluar bagi mendapatkan sesuatu ataupun barangan di luar ini. Dan apa pun yang saya katakan di situasi di Kemaman, hujan masih lagi turun di waktu ini dan mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia bagi negeri Terengganu, daerah Kemaman dikategorikan bagi hujan lebat peringkat jingga hingga ke 5 Januari ini. Dan lain daerah Besut Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang dan juga Dungun dikategorikan sebagai hujan lebat peringkat kuning juga sehingga pada 5 Januari 2021. Jadi situasi di Kemaman masih lagi dalam pemantauan pihak berkuasa dan diberitakan akan dilaporkan bakal ataupun lebih ramai lagi penduduk yang bakal dipindahkan ke pusat pemindahan PPS kerana situasi hujan yang ataupun cuaca tidak menentu. Dan dikhabarkan juga pihak berkuasa telah pun mengambil langkah awal dan ini merupakan banjir gelombang yang kelima sebenarnya di Terengganu yang berlaku ataupun bermula sejak semalam. Korang ada hujan lebat tanpa henti. Dan di Kemaman sekali lagi dilanda ataupun ditimpa banjir setelah pada gelombang yang keempat yang lalu seramai lebih kurang 8,000 penduduk terjejas. Dan kini masih lagi pihak berkuasa memantau dengan serius cuaca di daerah ini. Jadi saya kira saya akan bawa lagi untuk anda perkembangan dari masa ke masa untuk banjir di Terengganu selepas ataupun seterusnya dalam berita selepas ini. Nantikan terus bersama kami dan sekian untuk waktu ini daripada saya di Kemaman, Terengganu untuk berita RTM dan kembali bersama Syah di studio untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Azrul. Di Perak pula, 615 penduduk dipindahkan ke 11 PPS. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, 7 PPS dibuka di Slim River, 2 di Kampar dan masing-masing 1 di Teluk Intan dan Tanjung Malim. Slim River yang paling ramai penduduk dipindahkan iaitu 456 orang di 7 PPS. 2 kampung terjejas banjir di Kampar melibatkan 44 keluarga, kini berlindung di PPS Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan. Gua Musang, jajahan pertama di Kelantan dilanda banjir dengan 296 mangsa dipindahkan di 2 pusat pemindahan. Pemangku Ketua Polis Daerah Gua Musang, DSP Sik Chun Fu berkata, banjir kilat disebabkan limpahan air dari sungai yang meningkat secara mendadak. Antara laluan terjejas ialah Kampung Kolam Mas, Kampung Batu Satu, Bandar Lama Gua Musang, Kampung Baru Hilir, Kawasan Perindustrian Ladang Cintek, Kawasan Industri dan Kampung Kerinting. Laluan lebuh raya Pantai Timur LPT1 di kilometer 84.6 hingga 84.7 dekat Lancang ditutup kepada semua kenderaan bermula malam tadi. Syarikat konsesi LPT1 Anih Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan penutupan laluan melibatkan kedua-dua arah susulan limpahan air sedalam kira-kira 1 meter. Limpahan turut berlaku di laluan kilometer 113.3 arah timur namun masih dibuka kepada kenderaan. Penutupan hanya melibatkan lorong kiri dan lorong kecemasan arah timur, manakala arah barat hanya lorong kecemasan sahaja ditutup berikutan limpahan air. Pengguna dinasihati untuk menangguhkan perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Perkembangan semasa boleh diketahui menerusi laman rasmi media sosial Anih Berhad. Terpaksa bermalam dalam kereta akibat laluan bampiran Lancang masih ditutup. Itu antara kesulitan dihadapi pengguna laluan LPT1 sejak lewat malam tadi. Penutupan laluan berkenaan terpaksa dilakukan Anih Berhad berikutan air melimpah di kilometer 84.6 hingga 84.7 susulan hujan lebat berterusan sejak Jumaat.
Rata-rata pengguna yang terperangkap menggunakan LPT1 sebagai alternatif kepada jalan yang dinaiki air di beberapa kawasan di pantai timur. Dari Gua Musang lagi, dari tadi dah lalu dekat jalan Gua Musang tu, Raut Bentong. Sana pun tak boleh lalu juga banjir. Lepas tu saya patah balik lalu LPT. Sini pun sangkut dekat sini juga, sama juga. Sama Sangkut dekat Karak ke Lancang. Temeluh. Tak tahu tunggu dulu tengok macam mana, tengok info dekat ni dekat tengok LPT punya website ke. Ada baby umur sebulan, lepas tu ada mak umur 80 lebih. Kami dari Ranah Panjang tersekat dekat Raut. So patah balik ikut sini. Tersekat juga dekat Temeloh. Kat sini dari pukul 12 malam tadi. Lepas tu dah tidur sini lah. Tidur dalam kereta? Tidur dalam kereta lah. Tak lepas lagi. Lepas tu tunggu lembaga ni lah. LPT bagi tahu. Sebab nak laluan lain buat dia orang cakap banjir juga. Sementara itu, Ani Berhad turut mencadangkan pengguna untuk keluar melalui susur persimpangan Lancang dan menggunakan jalan persekutuan dari Lancang Felda Lakom dan melalui Bukit Damar, Mempaga, Cinta Manis sebelum memasuki Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Empat individu termasuk dua pengarah syarikat pengimport daging sejuk beku di reman 4 hari dipercayai terlibat dalam kegiatan rasuah melibatkan aktiviti penyeludupan bahan mentah itu. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Nur Izzati Muhammad yang membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM bagi membolehkan kes disiasat mengikut Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ketiga suspek dari sebuah syarikat melibatkan seorang pengarah urusan dan seorang kerani serta seorang lagi pengarah syarikat lain tiba di Kompleks Mahkamah Magistrate Johor Bahru dengan berpakaian lokap SPRM. Kesemua mereka berusia antara 39 hingga 50 tahun. Sebelum itu ditahan di Pejabat SPRM Johor bagi membantu siasatan. Terdahulu, SPRM menerusi kenyataan memaklumkan sudah mengenal pasti pengimport daging sejuk beku dipercayai terbabit dengan rasuah dalam aktiviti penyeludupan bahan mentah sejuk beku yang dilarang dibawa masuk ke negara ini. SPRM mendapat kerjasama beberapa agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Veterina, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menahan seorang wanita yang dipercayai memandu kenderaan klon di Kangar Place. Kenderaan jenis Honda Jazz berkenaan turut disita dalam operasi tersebut. Menurut pengarah JPJ Negeri Fatimah Muhammad Alipiah, pemeriksaan lanjut mendapati wanita tersebut memandu kenderaan tanpa lesen dan cukai jalan kenderaan tersebut telah tamat tempoh. Hasil pemeriksaan ke atas nombor chassis kenderaan terbabit mendapati status dan maklumat kenderaan itu tidak wujud dalam sistem MySikap dan dipercayai kenderaan klon. Sehubungan itu, pemandu terbabit turut dikenakan saman bagi kesalahan di bawah Seksyen 7-1, 108-3 dan 90-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum denda RM5,000 sehingga RM20,000 bagi setiap kesalahan di bawah akta yang sama. Kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilancarkan esok diharap dapat menarik minat golongan muda untuk menanam dan mengenali spesies pokok. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata aplikasi penghijauan Malaysia turut diperkenal bagi tujuan berkenaan. Beliau menyeru orang ramai untuk bersama mengambil inisiatif mengekalkan kelestarian alam sekitar sekaligus mencapai sasaran kempen. App tu dilaksanakan mulai besok dan juga iPhone pada 16 hari bulan nanti. Dalamnya terdapat berbagai maklumat
untuk kita ketahui jenis pokok. Rakyat Malaysia boleh mengambil gambar pokok yang ditanam dan dengan sendiri data-data dan maklumat akan masuk dan ia akan dengan mudah kita mengetahui berapa pokok yang telah kita tanam. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Penjagaan transmisi kenderaan atau gearbox perlu dititikberatkan pemandu bagi memanjangkan jangka hayat kenderaan. Menurut perunding usahawan otomotif Muhammad Zaidi Saudi, aspek penjagaan bahagian ini seringkali dilupakan pemandu kerana hanya memfokuskan penjagaan bahagian lain. Sekiranya tidak dijaga dan selenggara dengan baik, ini menyebabkan terpaksa mengeluarkan kos tinggi yang boleh mencecah belasan ribu ringgit untuk membaik pulih kerosakan. Malah katanya teknik pemanduan yang betul dapat mengelak transmisi kenderaan cepat rosak dan mampu bertahan lebih lama. Jadi kami ambil pendekatan untuk menyampaikan maklumat berkenaan transmisi ini kepada pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia, sebab transmisi ini penting dalam setiap penjagaan dia ataupun setiap cara servis ataupun cara untuk menyelenggara transmisi ini. Sebab kalau bahagian enjin semua orang dapat maklumat, tapi bahagian transmisi ini memang jarang ataupun tak ramai pengguna-pengguna ini mendapat maklumat yang tepat. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Mendekatkan pemimpin dengan rakyat, program terbitan Radio Malaysia Kedah FM, Bicara Wara at Kedah FM, Hello YB yang akan ke udara setiap Ahad diharap menjadi platform interaktif kerajaan negeri dan rakyat. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata peluang tersebut perlu dimanfaatkan kedua-dua pihak. Peluang kepada saya, ahli-ahli yang berhormat, Exco Kerajaan Negeri Adun-Adun untuk menyampaikan pandangan dalam COVID ni kan ceramah tak boleh buat kan. Jadi bila kita cakap di radio semua orang boleh dengar. Bila kita iklankan dia orang tunggu-tunggu. Kita boleh sampaikan dasar-dasar kerajaan, polisi-polisi semasa, program-program ke depan ni apa kerajaan nak laksana sampaikan melalui radio. Beliau melancarkan program Bicara Wara at Kedah FM Hello YB di RTM Kedah di Alustar. Pengarah penyiaran Kedah, Syarimah Abu Bakar berharap pendengar Radio Malaysia Kedah FM akan memperoleh informasi yang jelas dengan adanya rancangan ini. Harapan saya ialah agar pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM mendapat maklumat yang jelas dan sahih dan terkini daripada kerajaan negeri. Program berkenaan ke udara selama setengah jam mulai pukul 12.15 tengah hari. Setiap giliran melibatkan tetamu yang terdiri daripada Exco Kerajaan Negeri. Buat permulaan, Menteri Besar diundang menjadi tetamu pada program ini. Perkembangan banjir di selatan tanah air sehingga 12 tengah hari, jumlah penduduk terjejas banjir melibatkan 8 daerah mencatatkan penurunan kepada 6,991 orang berbanding 7,112 orang 8 pagi tadi. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Arif Widianadan menerusi satu kenyataan berkata jumlah keluarga terlibat juga menurun sedikit kepada 1,841 berbanding 1,854. Jumlah PPS yang masih dibuka pula kekal 68 buah. Sementara itu, tinjauan RTM di Kota Tinggi juga menunjukkan sedikit perubahan dengan trend air mula menurun. Bagaimanapun, masih banyak laluan ditutup kepada semua jenis kenderaan. Bursa Malaysia memulakan awal 2021 dengan dibuka rendah apabila indeks utama susut 0.73%. Ini berikutan kekurangan pemangkin ketika pasaran serantau mencatatkan prestasi bercampur-campur. Pada pukul 12.08 tengah hari tadi, Bursa Malaysia turun 27.17 mata kepada 1,600.04 mata. Antara saham aktif Top Glove susut 71 sen kepada RM5.41. Sapura Energy kekal tidak berubah pada 12.5 sen dan Dynasia naik 1 sen kepada 14 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Euro naik 34 sen kepada RM3.24. MFCB bertambah 24 sen kepada RM7.14, manakala ATA meningkat 23.5 sen kepada 68 sen.
Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika hari ini sekaligus memberi panduan kepada prestasi untuk tahun ini. Setakat 11.30 pagi tadi, ringgit diniagakan pada 3.9 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.01 dan berada pada 3.86 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.45 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.88 berbanding euro. Maklumat tepat mengenai tindakan Malaysia Singapura membatalkan projek HSR perlu disalurkan menerusi pelbagai platform media bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Jelas penganalisis politik Universiti Sains Malaysia Profesor Dr. Sivamurugan Pandian, ini juga penting bagi mengelak wujudnya persepsi salah yang akhirnya akan menimbulkan ketegangan antara kedua-dua negara. Kekeliruan yang timbul adalah sejauh manakah maklumat yang betul disalurkan kepada orang ramai. Apatah lagi media sosial sudah menjadi platform untuk menyebar maklumat yang melahirkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan orang ramai kerana wujud kekeliruan dari sudut pampasan, dari sudut maklumat yang mahu disalurkan kepada masyarakat. Kerajaan juga perlu memastikan maklumat itu senang difahami dan mudah diakses semua lapisan masyarakat. Saya percaya walaupun keputusan sudah diambil untuk menamatkan perjanjian tersebut, tapi sejauh manakah dapat diberikan keyakinan kepada orang ramai ini adalah keputusan yang rasional dan praktikal ketika sedang berhadapan dengan krisis ekonomi, ketika berhadapan dengan krisis COVID-19. Adakah ini merupakan satu keputusan yang sepatutnya ditangguhkan terlebih dahulu ataupun ditamatkan terus? Dan juga Bila mengulas mengenai tindakan kedua-dua negara membatalkan projek HSR di Angkasa Puri. hubungan yang cuba dibina. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 17 maut selepas bumbung runtuh di krematorium ketika hujan lebat di India. Insiden di kota Ghaziabad di pinggiran New Delhi ini menyebabkan 15 orang cedera dan 38 individu terselamat. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan dengan jangkaan jumlah yang terbunuh meningkat ketika kejadian sesi pembakaran dilakukan untuk seorang individu tua yang bukan mangsa COVID-19. Mereka berlindung di bawah struktur yang baru dibina yang tidak tahan lalu runtuh akibat hujan. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Indonesia mula mengagikan 3 juta dos vaksin COVID-19 untuk disuntik kepada penduduk di 34 wilayah bulan ini. Vaksin tersebut dibangunkan syarikat farmaseutical dari China Sinovac Biotech. Jurucakap syarikat pengeluar vaksin Indonesia Bio Farma Bambang Haryanto berkata 3 juta dos vaksin Sinovac diterima bulan lalu dan kemudahan penyimpanan vaksin yang mempunyai kapasiti kemampuan suhu 2 Celsius dan 8 Celsius sudah disediakan. Ini bagi menjamin kualiti vaksin yang akan dibekalkan kepada rakyat. Kerajaan Indonesia menyasarkan program inokulasi atau suntikan terhadap 181.5 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas dalam tempoh 15 bulan. Suntikan pertama akan diberikan kepada 1.3 juta petugas kesihatan. Perkembangan sukan kejohanan badminton Purple League Pro Am 2020, bekas pemain perseorangan lelaki kebangsaan Sun Juven menepati ramalan apabila muncul juara. Juven menewaskan Iskandar Zulkarnain pada aksi final semalam dalam pertarungan 5 set 11-10, 10-11, 9-11, 11-5 dan 11-10. Dalam pertarungan itu, Juven yang juga merupakan pilihan utama membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000.
Meskipun tewas dalam kategori perseorangan lelaki, Iskandar berjaya menebus kekecewaan dengan menjadi juara bagi kategori beregu lelaki bersama gandingannya Nur Muhammad Arin Ayub selepas menewaskan Xia Chun Kang Wong Tian Chi dengan keputusan 10-11, 11-8, 11-10, 11-4. Aksi beregu campuran pula menyaksikan pasangan bukan pilihan Bun Shin Yuan Tioh Li Zuan muncul juara selepas mengejutkan beregu pilihan Tan Kok Zian Wong Kayan dalam 5 set. Juara bagi kategori beregu masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM15,000 manakala naib juara RM8,000. Istimewanya kejohanan Purple League pada tahun ini adalah bagi memastikan pemain profesional negara mempunyai platform untuk bertanding memandangkan pembatalan beberapa kejohanan antarabangsa akibat pandemik COVID-19. Tewas lagi, itulah nasib Chelsea selepas dijinakkan Manchester City 3-1 pada aksi Liga Perdana Inggeris di Stamford Bridge awal pagi tadi. Ia merupakan kekalahan keempat The Blues dalam 6 perlawanan terakhir Liga. Bagaikan ada yang tak kena, namun pengendalinya Frank Lampard berkata tiada apa yang perlu dibimbangkan kerana setiap pasukan pasti akan melalui masa-masa yang sukar. Apatah lagi kelab itu membariskan ramai muka-muka baharu musim ini. Manchester City yang kehilangan beberapa tonggak utama akibat COVID-19 nyata tidak berdepan masalah untuk menguasai perlawanan di tempat lawan. Ilkay Gundogan membuka jaringan seawal minit ke-18 sebelum Phil Foden menambah gol kedua buat City 3 minit kemudian. Tidak tamat di situ, anak-anak buah Pep Guardiola terus bernafsu dan berjaya meraih gol ketiga menerusi Kevin De Bruyne pada minit ke-34. Babak kedua perlawanan menyaksikan Chelsea cuba bangkit. Namun gol sagu hati tuan rumah hanya hadir pada masa kecederaan menerusi Callum Hudson-Odoi. City kini naik ke tangga kelima Liga, 4 mata ketinggalan di belakang pendahulu Liverpool dan Manchester United dengan kelebihan 1 perlawanan. Manakala Chelsea turun ke kedudukan ke-8 dengan 26 mata. Beralih ke saingan La Liga, Barcelona lakar kemenangan tipis 1-0 ke atas kelab bawahan Liga Huesca pada pertemuan di gelanggang lawan. Kemenangan itu menyaksikan Barca naik ke tangga ke-5 dengan 28 mata, ketinggalan 10 mata di belakang Atletico Madrid yang menghuni puncak Liga. Pada pertemuan itu, Lionel Messi kembali diturunkan selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan kaki. Biarpun tidak menjaringkan gol, namun kemunculan Messi tetap menjadi tumpuan apabila menjadi pemain luar pertama membuat penampilan ke-500 dalam saingan La Liga. Barca mendominasi permainan dan mencipta banyak peluang, tetapi penjaga gol Huesca, Alvaro Fernandez menyelamatkan banyak cubaan pelawat. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-27 hasil jaringan Frankie de Jong dan keputusan 1-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Berita tengah hari 4 Januari berakhir di sini. Jangan lupa mengimbas kod MySejahtera di mana jua anda berada dan sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam hormat.